Bab perintah amir, perintah wali, penguasa apabila dia menghantar dua pegawainya ataupun al-wali. Yang pertama dengan maksudnya perintah khalifah apabila dia menghantarkan dua orang amir, yakni dua orang gubernur ke sesuatu tempat supaya mereka yatatawa'a, saling mentaati, wala yata'asaya, dan tidak saling menderhakai. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Sa'id bin Abi Burdah, beliau berkata, saya telah mendengar ayah saya, beliau berkata, Nabi SAW telah menghantarkan ayah saya dan Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Maka baginda bersabda sebagai pesanannya, yassira wala tu'assira, kamu permudahkan, jangan kamu susahkan. Wabashira wala tunaffira, dan kamu berilah berita gembira, khabar gembira. Wala tunaffira, jangan kamu berdua meliarkan orang. Watatawa'a, dan saling mentaatilah kamu. Maka Abu Musa berkata kepadanya, yakni kepada Nabi SAW, sesungguhnya di tempat kami itu ada dibuat bid'ah. Maka Nabi SAW menjawab, kullu muskirin haramun, setiap yang memabukkan adalah haram. Lepas tu dengan sanad satu lagi ni seperti juga. Babu ijabatil hakim ad-da'wah, ini bab pemerintah menerima jemputan. Uthman telah menerima jemputan seorang hamba kepunyaan Mughirah bin Syu'bah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Musa, daripada Nabi SAW, sabda baginda, fukul aniyah, kamu bebaskan al-aniyah, ini tawanan. Al-aniyah maksudnya ialah tawanan. Kamu bebaskanlah tawanan perang. Wa ajibu ad-da'iyah, dan kamu terimalah jemputan orang yang menjemput. Babu hadayal ummal, ini bab hadiah al-ummal kepada pegawai-pegawai kerajaan. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abu Humaid As-Sa'idi, beliau berkata, pernah Nabi SAW menugaskan seorang lelaki daripada Bani Asad, yang mana dia tu dipanggil Ibnu Lutbiyah, untuk menguruskan zakat. Apabila dia datang, dia berkata, ini untuk kamu, dan yang ini dihadiahkan kepada saya. Lantas Nabi SAW naik ke atas mimbar. Sufyan juga berkata, fasa'idal mimbar, maka Nabi SAW naik ke atas mimbar. Yani dia lafaz dia tu ada kalanya dia meriwayatkan faqama Nabi SAW alal mimbar, ada kalanya dia meriwayatkan fasa'idal mimbar gitu. Fahamidallaha wa athna alaih, maka baginda memuji-muji dan memuji-muji dan menyanjung Allah ataupun memuji-muji Allah. Thumma qala, kemudian baginda bersabda, ma balul amil, kenapa ada pegawai yang kita hantarkan, apabila dia datang dia berkata, ini untuk kamu dan ini untuk saya. Kenapa dia tidak duduk saja di rumah ayahnya atau ibunya, nanti dilihatnya, nanti ditunggunya, adakah akan diberikan hadiah kepadanya atau tidak. Demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, la ya'ti bi syai'in illa ja'a bihi, tidak dibawa apa-apa pun oleh seseorang itu melainkan akan dibawanya pada hari kiamat nanti.
dipikulnya di atas tengkuknya. Jika unta, maka dengan bersuara unta itu. Ataupun lembu, maka lembu itu berbunyilah. Ausyatan tay'ar, ataupun kalau kambing, maka kambing itu akan bertebik. Thumma rafa'a yadayhi, kemudian baginda mengangkat kedua tangannya sehingga kami nampak putih dua ketiaknya. Ala, yang ini dengan menyebutkan begini sambil angkat tangan itu, ala hal ballaghtu, ketahuilah, adakah telah kusampaikan? 3 kali baginda berkata begitu. Wa qala Sufyan bin Uyainah berkata, qassahu alaina az-Zuhri, Zuhri menceritakannya kepada kami. Hisham menambahkan daripada ayahnya, daripada Abi Humaid, katanya, 2 telinga saya telah mendengar dan mata saya ini telah melihat. Kamu tanyalah Zaid bin Thabit, fa innahu sami'ahu ma'i, kerana dia telah mendengar hadis ini bersamaku. Walam yaqul az-Zuhri, tetapi Zuhri dalam riwayatnya tidak ada menyebutkan sami'a udhuni, yani telinga saya telah mendengar, itu tak ada sebut. Khuar ataupun khuar ialah suara, bunyi suara macam lembu tu, sautun. Ju'ar min yaj'arun, daripada yaj'arun, ka sautil baqar, yani bunyi seperti bunyi lembu, bertebahlah kita kata. Bab istiqda'il mawali wa isti'malihim, ini bab melantik mawali, yani hamba yang dibebaskan, sebagai qadhi, sebagai hakim, dan melantik mereka sebagai pegawai. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Nafi', beliau memberitahu kepada perawi di bawahnya, iaitu Ibnu Jurayj, bahawa Ibnu Umar memberitahunya, katanya, Salim maula Abi Hudzaifah selalu menjadi imam kepada orang-orang muhajirin yang telah berhijrah di peringkat awal lagi, dan menjadi imam juga kepada sahabat-sahabat Nabi SAW di Masjid Quba. Di antara makmumnya ialah Abu Bakar, Umar, Abu Salamah, Zaid, Amir bin Rabi'ah. Babul urafa linnas, ini bab al-urafa, penghulu ataupun penggawa kepada orang ramai, kepada masyarakat. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Marwan bin Al-Hakam dan Miswar bin Makhramah, kedua mereka menceritakan kepada perawi di bawahnya, yaitu Urwah bin Az-Zubair, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ketika baginda, ketika orang-orang Islam membenarkan, mengizinkan untuk dibebaskan tawanan perang kabilah Hawazin. Apa Nabi SAW kata tu? Inni la adri, saya tidak dapat pastikan siapa di antara kamu yang telah memberi keizinan itu dan siapa pula tidak. Beginilah, kamu pulanglah, baliklah dulu, sehingga ketua-ketua, penggawa-penggawa kamu ataupun penghulu-penghulu kamu menyampaikan kepada kami keputusan kamu. Mereka pun, orang ramai pun baliklah, dan penggawa-penggawa ataupun penghulu-penghulu mereka bercakap dengan mereka, berbincang dengan mereka. Mereka pun kembali kepada Rasulullah dan memberitahu kepada baginda bahawa sesungguhnya orang ramai qad tayyabu wa adhinu, telah dengan senang hati memberi keizinan, mengizinkan. Babu ma yukrahu min sana'is sultan, ini bab larangan memuji pemerintah, dan apabila keluar daripada sisinya, qala ghaira dhalik, dia berkata tidak seperti yang diucapkannya di hadapan pemerintah itu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Umar, daripada Asim bin Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar, daripada ayahnya, yakni Ibnu Umar, daripada Muhammad
Asim bin Muhammad, daripada ayahnya, ini Muhammad lah. Qala unasun, ada ramai orang berkata kepada Ibnu Umar, kami masuk menemui pemerintah kami, yakni bagaimana keadaan kami ni kalau lagu tu, keadaan kita kalau lagu tu. Kami masuk menemui sultan, yakni pemerintah kami. Fa naqulu lahum, lalu kami ucapkan di hadapan mereka berbeza daripada apa yang kami ucapkan apabila kami keluar daripada sisi mereka. Ibnu Umar menjawab, kami dahulu menganggap perbuatan seperti ini nifaq, sebagai nifaq, perbuatan munafik. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia yang paling jelek, yang paling buruk, keji, ialah dzul wajhain, ialah orang yang mempunyai dua muka, yaitu orang yang datang kepada mereka ini dengan satu muka, dan kepada mereka ini pula dengan satu muka, yakni dengan muka yang lain. Babul qada'i 'alal ghaib, ini bab membuat keputusan terhadap orang yang tidak ada. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah, sesungguhnya Hind telah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Abu Sufyan adalah seorang yang kedekut. Jadi saya perlu mengambil sedikit daripada hartanya. Bolehkah? Maksudnya, bolehkah saya mengambil? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, ambillah apa yang mencukupi kepadamu dan kepada anak-anakmu dengan cara yang baik. Bab man qudiya lahu bihaqqi akhihi fala ya'khudh. Ini bab orang yang diputuskan kemenangan untuknya, sehingga mengambil harta, mengambil sesuatu hak saudaranya, maka janganlah dia mengambilnya, kerana keputusan seseorang hakim itu tidaklah menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Diriwayatkan daripada Ummi Salamah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan kepada anaknya Zainab daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda mendengar pertengkaran berlaku di luar pintu rumahnya. Baginda pun keluar kepada mereka. Faqala, dan akhirnya baginda berkata, innama ana bashar, saya hanya manusia, orang yang bertelagah datang kepada saya. Mungkin sebahagian daripada kamu lebih petah bercakap daripada sebahagian yang lain, sehingga saya menyangka dia benar. Dengan itu saya memutuskan kemenangan untuknya. Tetapi sesiapa yang aku putuskan untuknya mendapat hak seseorang muslim, mana sesiapa yang aku berikan kemenangan kepadanya dengan mendapat hak seseorang muslim, maka itu sebenarnya adalah sepotong daripada api neraka. Bolehlah dia mengambilnya ataupun meninggalkannya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa sesungguhnya beliau berkata, Utbah bin Abi Waqqas telah berpesan kepada saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas bahawa anak lelaki kepada hamba perempuan Zam'ah itu adalah anak saya. Maka oleh itu kamu ambillah, kamu ambillah budak itu. Bila tiba hari pembukaan Mekah, tahun pembukaan Mekah, maka Sa'ad pun mengambilnya. Dia berkata, dia ni sesungguhnya adalah saudara saya. Saudara saya telah berpesan kepada saya tentang budak ini. Abd bin Zam'ah pula bangkit dengan mengatakan, ini adalah saudara saya, anak kepada hamba perempuan ayah saya, dilahirkan
di atas tilam ayah saya. Fatasawaqa, maka kedua mereka membawa kes itu menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda pun bersabda, wahai Sa'ad. Faqala Sa'ad, Sa'ad berkata, wahai Rasulullah, ini anak saudara saya. Saudara saya telah berpesan tentangnya. Abd bin Zam'ah pula berkata, ini saudara saya, anak lelaki kepada hamba perempuan ayah saya. Dia dilahirkan di atas tilam ayah saya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, huwalaka, huwalaka, budak ini adalah kepunyaanmu, hakmu, wahai Abd bin Zam'ah. Dan dalam setengah nuskhahnya ada thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-waladu lil firash, anak itu ialah hak tuan punya tilam, walil ahir al hajar, dan penzina hanya mendapat batu. Penzina hanya mendapat batu, ataupun penzina tidak lebih daripada mendapat batu. Kemudian baginda berkata kepada Saudah binti Zam'ah, ihtajibi minhu, kamu hendaklah berhijab daripadanya, kerana baginda nampak ada keserupaan pada budak itu dengan Utbah. Kerana itu budak tadi tidak pernah melihat Zainab sampai dia menemui Allah Azza wa Jalla, yakni sampai mati. Nah, itulah. Kita masih lagi di dalam Kitabul Ahkam. Kalau mengikut kitab setengah-setengah kitab tu, dia Kitabul Aqdiyah. Supalah. Ini masih lagi perbincangan tentang pemerintahan. Jadi bab yang kita baca malam ni mula-mula sekali, iaitu perintah penguasa yang tertinggi, al-wali, penguasa yang tertinggi ataupun yang di atas, kepada orang bawah daripada dia, pegawai bawah daripada dia. Al-wali di sini boleh dipakai dengan makna khalifah, amir dengan makna gubernur. Dan itulah yang tepat berdasarkan hadis ini kalau nak kira. Sebab Nabi SAW itu sebagai ketua negara, tempat dia tu kemudiannya diganti oleh khalifah-khalifah lah. Jadi dia sebagai khalifah, yang dia hantar ini sebagai gubernur, Muaz, dan Abu Musa ini sebagai gubernur. Itu kalau mengikut hak asal ceritanya. Tetapi Imam Bukhari tidak maksud gitu saja, tetapi dia maksudnya mana kalau pegawai atas suruh orang hak bawah daripada dia buat apa-apa, lagu mana. Maknanya dia nak cerita di sini, barulah sistem pemerintahan tu, kerajaan itu berjalan dengan baik apabila orang bawahan ni dia patuh ikut perintah hak atas tu. Tak ikut, tak kira lah. Kalau daripada khalifah kepada gubernur dia, atau Perdana Menteri misalnya kepada menteri besar ataupun lain-lain lagi, kita kata termasuklah. Jadi apa dia perintah di sini? Apabila dia menghantarkan dua orang pegawai dia, amir ataupun gubernur dia, ke sesuatu tempat, perintah apa? Supaya yatatawa'a wala yata'asaya, supaya saling mentaati satu sama lain dan jangan menderhakai satu sama lain. Mana biar serupa. Ini pesanan orang atas ni kepada dia. Hak utamanya biar seragam, nampak seragam, biar nampak serupa, terutama di dalam bab pemerintahan ni. Kecuali kalau keadaan setempat itu menghendaki kelainan lah, lainlah cerita. Tetapi kalau perintah hak atasan tu kata, kalau tak serupa pun perkara ni kena serupa, kena jagalah tu hak prinsip tu. Hak prinsip tu tak boleh tak serupa. Mungkin hak cabai-cabai, cawangan-cawangan tu bolehlah tak serupa, tetapi hak asas kena serupa. Seperti hak Nabi SAW sebut ni, yassira wala tu'assira, basyira wala tunaffira. Ini prinsip. Ini soal prinsip. Prinsip ni duduk mana-mana pun, lagu tu lah yang kena pegang. Lagu tu lah kena buat, barulah berjalan dengan molek pemerintahan itu.
Begitu juga pegawai yang lebih tinggi suruh dia bawah daripada dia. Orang bawah ni pun kena buat lagu tu juga. Jadi cerita hak berkait dengan hak ni dalam kisah ni hantar ke Yaman ni. Hantar Abu Musa al-Asy'ari dengan Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Hantar satu tempat ni sebagai kita kata amirain, dua gubernur. Bolehkah satu tempat ni dihantar dua gubernur? Adakah lagu tu? Apa maksud dia? Jadi situ macam-macam pendapat ulama. Ada mengatakan maksud amir di sini bukan dengan makna amir sebagai gubernur, tetapi sebagai hakim. Boleh hakim tu di satu tempat, mana tidak jauh di tempat yang sama, boleh. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan amir ini memang jadi gubernur. Hak ni hak lebih tepatnya. Pada anda hak ni lebih tepat. Sebab apa? Dia hantar ke Yaman. Yaman tu luah. Lah ni pun bagi dua. Yaman Selatan, Yaman Utara. Lah ni. Tu bagi kepada dua. Dia hantar tu dua wilayah yang berbeza. Itu baru sesuai dengan amir. Tak perlu kita takwil amir tu jadi qadhi ke. Tak perlu kita takwil. Amir tu dengan makna asal, iaitu dengan makna gubernur. Kalau gubernur, dia menguasai wilayah yang berbeza, negeri yang berlainan. Kalau hakim bolehlah di satu tempat tu banyak. Tetapi kalau gubernur, dia macam menteri besar lah. Menteri besar ni satu wilayah seorang. Hak tu hak lebih sesuai. Hak lebih sesuai di sini. Hantar ke suatu tempat supaya serupa. Serupa ni mana saling mentaati satu sama lain. Mana dalam perkara-perkara prinsip. Dalam perkara-perkara prinsip, perkara-perkara asas, bukan dalam perkara cabang-cabang. Lepas tu riwayat. Abu Burdah meriwayatkan, dikata daripada ayah saya dengar dia kata Nabi SAW telah menghantarkan ayah saya dengan Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Baginda pesan, ni hak prinsip. Hak ni hak tak boleh tak serupa tu. Jangan bezalah hak ni biar serupa. Yassira wala tu'assira. Mudahkan bawa agama ni, bawa ajaran ni, cara pemerintahan kita kau gapo-gapo kau dengan bentuk yang mudah. Wala tu'assira, jangan kamu berdua susahkan orang, payahkan orang. Jangan lagu tu, biar mudah. Basyira wala tunaffira, berilah berita gembira kepada orang. Berilah perkara-perkara yang menyenangkan, menyukakan orang. Jangan yang meliarkan orang, yang menjauhkan orang daripada agama. Ni prinsip. Prinsip ni memang asas ni. Daripada dulu, tak kira sebagai gubernur kau, siapa kau, dia kena pakai hal ni. Dia kena pakai hal ni. Barulah maju agama. Barulah maju agama. Daripada sebesar-besar pemerintah sampai sekecil-kecil pemerintah, ayah dengan anak pun, kalau pakai hal ni, berjaya. Kalau pakai hal ni, iaitu yassira, mudah, jangan payah. Dalam pendidikan, dalam apa pun mudah, jangan payah, baru berjaya. Kalau kita buat payah nak faham, kita mudah. Anak-anak pun lagu tu juga mudah. Tetap bukan makna mudah tu maknanya lepas bebas, tidak. Tetapi dia kena ada unsur tu. Jangan susah. Nak belajar, nak gapo, super. Nak bawa agama pun lagu tu juga. Dia kena mudah, jangan payah. Jangan jadi orang berasa nak masuk Islam ni payahlah, payah. Kena gitulah, kena gini lah, kena gini, tak ada. Mudah je. Kalau kita pergi ke negeri barat misalnya, kita pergi ke negeri mana-mana lah yang sesuai dengan dia, kita tak payah royak pada dia kena gini-gini, banyak sangat ikatan tu. Jangan ikat dia tu dengan cara orang Arab, dengan cara orang Melayu, dengan cara orang yang sudah sedia Islam dah. Tak perlu. Dia dengan cara dia. Kalau selagi tidak bercanggah, tak apa, ikut dia lah. Tak usah kita kalau kata masuk Islam kak, makan mesti kena makan dengan tangan, mesti kena makan dengan tangan. Itu jadi susah kepada setengah-setengah orang. Dia puasa berat nak tinggal tu. Kalau dia makan dengan chopstick tu, biar. Dia makan dengan gepu sudah. Itu makna yassira, mudah, jangan payah. Jangan jadi payah. Kalau dia berasa selesa pakai lagu tu, pakai, tak jadi masalah. Asalkan jangan
langgarlah batas. Jangan langgar batas. Jaga aurat ke apa tu. Kalau lepas tu tak kisah lagu mana-mana, tak kisah. Jangan susah. Sebab itulah semua dah kita royak dah ni. Dan contoh tu lah. Kalau jumpa contoh lain pun boleh lah buat contoh lain. Kita jangan payahkan orang. Misalnya kita nak ajak orang masuk Islam, orang tu biasa makan katak, biasa makan gap-gapo lah kita kata, tak usah duk sebut tu. Tak usah duk sebut tu. Biar dia masuk Islam tu. Lepas tu lagu mana? Kalau kita tak makan, biar dia makan. Ada mazhab orang kata boleh. Ada mazhab orang kata boleh. Kita pakai hak tu lah untuk dia. Kita royak hak tu untuk dia. Itulah baik. Itu faedah mazhab ni. Itu faedah macam-macam mazhab ni. Barulah kita nampak ada faedah ulama-ulama tinggal tu. Sinilah nak gunanya. Kalau kita tak guna juga, habis kita. Situlah rugi. Boleh jadi orang tu tak boleh masuk ki makan. Setengah tu orang tu tak boleh masuk Islam ki pakaian. Setengah tu orang tak boleh masuk ki benda-benda gitu ya. Tak padai, tak boleh. Misalnya kalau dia tak sahih sunat, dia takut tak sahih sunat, tak sah sunat. Tak apa. Dalam mazhab Hanafi tak apa. Tak apa. Jadi kita buih lagu tu kan senang. Lepas tu bila masuk, kadang-kadang orang ni mula-mula yang dia payah. Bila dia masuk tu, sepuluh orang menikah lah juga. Kadang-kadang tak sahih mula-mula tu. Lepas tu dah lama tak apa pula. Lagu tu lah. Lepas tu boleh tahan nak buat. Ikut kita lah, kita rayak hikmat pula. Kalau bersunat, hikmatnya gini. Dia pun apa? Dia nak buat dengan suka hati lah. Begitu. Itu makna yassira, mudahkan. Wala tu'assira, jangan payahkan. Gapo-gapo pun lagu tu. Hak ni hak tu dari segi mudah. Kalau setengah-setengah negeri tu, hari ni tak selesai lagi, esok tak selesai lagi, lusa tak selesai lagi, hari ni tak cukup borang, hari ni tak ada stem pula, hari ni gitu gini. Jangan. Pemerintah dia kena jaga benda lagu tu. Ni banyak sangat birokrasinya. Banyak sangat go to go ni. Payah jadi susah. Tak usah. Jangan. Ini prinsip. Bukan sempit, luah. Maknanya kena mudah. Kalau sampai pakai komputer, kita pakai komputer sebab itu mudah. Lebih cepat lagi, mempercepatkan lagi kerja, melicinkan lagi kerja. Pakai. Jangan kita tak pakai. Termasuk belaka dalam hak ni. Luah ni maknanya. Ini prinsip. Hak ada dah zaman dulu, hak tak ada lagi pun serupa ya. Nabi SAW nak sangat ala kemudah. Dia tak say ala kesusah. Sebab itulah Aisyah mengatakan dulu dalam Bukhari ni pun kita sudah jumpa dah, ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayn illa ikhtara aisarahuma. Tidak diberi pilihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara dua perkara, melainkan baginda akan memilih yang lebih mudah. Kalau dua perkara, ada lagu nisa, dia akan pilih yang lebih mudah. Itu cara Nabi SAW. Jadi tak kena kalau orang kata, kalau kita mengaji hadis ni, pilih hak mudah. Apa salahnya? Dan kita ada hadis kan, Nabi SAW kalau diberi pilihan hak mudah dengan hak payah, dia pilih hak mana? Dia pilih hak mudah. Dia pilih hak mudah. Kita pun lagu tu. Cuba tengok. Dulu kalau mengikut mazhab Syafi'i, tak boleh bui zakat ni dia kena dengan berah. Dia kena dengan berah, tak boleh. Dia kena dengan berah. Kita nak hak mudah kan? Pakai mazhab Hanafi. Tengok, pakai juga mazhab lain. Pakai mazhab Hanafi sebab mudah. Dari segi kegunaan dia pun banyak. Lepas tu bui pula tu dekat nak raya pula. Kalau bui berah, cara nak jual berah tu pun susah dah. Hak orang nak jaga dia pakai ya, hak naknya. Kalau bui piti kan senang. Tengok. Pakai mazhab lain tak jadi masalah. Kita kena ingat mazhab itu rahmat. Bila kita tengok keadaan lah. Tengok keadaan. Jangan susahkan. Jangan susah. Wa basyira wa la tunaffira. Jangan meliarkan orang, menjinakkan orang. Itu cara. Ini prinsip juga. Beri perkara-perkara yang menggembirakan, memberi harapan kepada dia. Jangan memutuskan harapan dia. Cara Rasulullah SAW, orang berdosa setara mana pun, dalam Quran sendiri pun sebut lagu tu, dosa setara mana pun, kalau dia nak bertaubat boleh. Itu basyira.
Jangan kata tak boleh dah kalau sekarang ni. Tak boleh. Tak boleh lagu tu. Dia kena terima semacam. Allah Subhanahu Wa Taala Maha luas rahmatnya. Wala tunaffira, jangan meliarkan orang. Jangan menjauhkan orang, menyebabkan orang jadi lari daripada Islam. Kalau sebab tu kerana kita lah orang jadi tak sayang Islam, Tuhan akan tanya kita esok. Kita akan dipersoalkan. Kenapa orang jadi tidak masuk Islam? Kerana kita. Oh, teruklah kalau lagu tu. Kerana kita meliarkan. Tak kira lah meliarkan ini, terutamanya pemerintah. Pemerintah jangan meliarkan. Misalnya kita tengok kalau dalam mazhab ni, kalau nak kira mazhab ni, orang-orang dia tidak mengaji mazhab, dia tidak tahu banyak sebenarnya. Dia tidak tahu banyak perkara. Dia berasa lebihlah kalau kata mazhab Syafi'i itu bukan kemah Syafi'i. Dia ingat lagu mana kali. Dia tak tahu cerita lagi. Pasal dia tidak mengaji semua bab. Dia duk mengaji hak bab cuma cuci, bab sembahyang. Hak tu. Dia nampak cermat Syafi'i ni. Dia tak tengok lagi hak lain. Banyak lagi hak lain. Kalau kita nak bawa hak mazhab Syafi'i ni, nak menegakkan, menjalankan pemerintah Islam, tak ada orang kafir tu. Setara itulah anda boleh royak ni. Sebab apa? Kalau mengikut mazhab Syafi'i, orang Islam kalau bunuh orang kafir, kafir zimmi. Hak beri taat setia kepada pemerintah Islam. Orang Islam bunuh orang kafir, tak boleh bunuh balas. Tapi kalau orang kafir bunuh orang Islam, orang kafir tu kena bunuh. Kafir mana nak takut? Kalau bayar ganti rugi misalnya kerana ni putus tangan kau jalan kes jenayah, dia orang panggil ganti rugi tu, dia tidak serupa orang kafir dengan orang Islam. Kalau mengikut mazhab Syafi'i, separuh orang Islam. Kafir mana nak? Kita kena ingat sebab tetapi kalau mazhab Hanafi tidak serupa. Islam dengan kafir serupa. Hak kafir tu, hak boleh tu, hak la yuqtalu muslimun bi kafirin, hak dalam hadis sebut tu orang Islam tidak boleh dibunuh dengan sebab membunuh orang kafir tu kafir harbi, dia kata, bukan kafir zimmi. Kok tu kafir harbi, kafir zimmi lain. Kafir zimmi lain. Hak duduk dalam pemerintahan Islam. Tu kena faham tu. Banyak orang tidak faham, dia tidak pergi sampai situ. Dia tak tahu benda ni lagu mana akibat terikat sangat dengan satu-satu mazhab ni, lagu mana akibatnya. Akibatnya banyak perkara lah. Sebab kita tak jumpa banyak perkara lagi, kita tak nampak lah. Bab zakat tu pada dah nak kira. Apa yang ambil Hanafi tu apa? Nak mudah lah. Saat ni orang tak boleh terima. Orang kafir akan kata, baik undang-undang orang putih lagi. Kita nak mana? Baik undang-undang orang putih lagi. Undang-undang orang putih serupa lah kafir ke Islam. Kalau kita ada bunuh betul lah, tak kira siapa. Dia akan kata begitu. Jadi ini masalah mazhab ni. Kita kata mazhab, itu mazhab. Kita nak kata Islam lagu tu tak boleh lagi, sebab masih khilaf lagi. Cuma mengikut mazhab ni dalam Islam juga. Jadi pemerintah apabila dia nak ambil tu, jangan meliarkan orang. Jangan menyebabkan orang lari daripada Islam apabila dia nak perkenalkan Islam itu. Misalnya dalam kes jenayah saat ni, jangan bawa Syafi'i itu, tak boleh. Tak ada orang nak terima lagu tu. Tak ada orang nak terima. Nabi ni bukan masalah orang kafir saja. Mazhab Syafi'i, kalau orang lelaki bunuh orang perempuan, lelaki tak kena bunuh. Orang perempuan bunuh lelaki, perempuan kena bunuh. Tak serupa dah situ. Orang merdeka bunuh hamba, tak kena bunuh. Hamba bunuh orang merdeka, kena bunuh. Mazhab Hanafi tak serupa. Asal nyawa. Tu kan kemah cara dia. Jadi kalau kita bawa tu, orang boleh terima. Banyak orang serupa dengan zaman sekarang, sesuai zaman sekarang. Sebab itu kita tak boleh pergi. Mana kalau tutup pintu tu, menyusah kita saja. Jangan meliarkan orang. Meliarkan ni luah. Jangan meliarkan orang, menyebabkan jadi orang tak masuk Islam. Jadi sebab tu pada anak kita terbuka semua. Kalau orang tu nak pakai tudung muka, lah ikut dia, benda khilaf. Kalau hak tak saya pakai ni, nak pakai tudung ni muka ni, nak buka pakai boleh juga.
Tapi sekat tu lah tak boleh dah, bukan kepala tu tak boleh dah tu. Tu tak ada mazhab tu. Tak ada mazhab. Tu mazhab Jahil kalau tu tu. Sekat tu. Lepas tu kalau orang kafir, kalau dia nak masuk Islam, dia nak pakai ni, ikut dia. Kan? Ada tu pilihan juga. Tidak kata aku kena masuk Islam kena lagu ni berlaku. Ada pilihan, hak boleh pilih tu, kita bagi pilihan. Gitu. Senang kalau lagu tu. Wa tatawa'a, dan hendaklah saling mentaati. Mana biar serupa, biar serupa antara satu dengan yang lain itu. Wala yata'asaya, dan jangan saling menderhakai. Lepas tu Abu Musa pun tanya, tempat kita ni gini ada bid'ah tu sejenis arak lah juga. Sejenis arak yang dibuat daripada Bali. Faqala kullu muskirin haram, setiap yang memabukkan. Tidak nanti hak buat daripada buah anggur, baru haramnya. Hak tidak buat daripada anggur pun, daripada benda lain, asal memabukkan haram. Itu kaedah dia bagi kaedah umum. Jadi benda haram ni lagu tu, ia memabukkan. Tak kira lah gapo nama dia pun, dibuat daripada gapo. Lepas tu dia mari sanad lagi. Babu ijabatil hakim ad-da'wah. Ini bab pemerintah menerima jemputan. Boleh ke tidak kalau seorang tu jadi pegawai kerajaan, dia nak menerima jemputan, orang nak panggil dia, nak jamu dia lah. Boleh ke tidak? Ni dari segi disiplin belakang ni, etika. Orang panggil etika pemerintah. Uthman telah menerima jemputan hamba Mughirah bin Syu'bah. Imam Bukhari mari situ. Maknanya jemputan ni Uthman ni, maksud Imam Bukhari di sini ketika dia jadi khalifah lah. Ketika dia jadi khalifah, dia terima jemputan. Maknanya bukan tak boleh langsung. Mana kalau jadi pegang apa-apa jawatan tak boleh pergi, pak bawah pun tak boleh pergi. Tidak lagu tu. Hak tak boleh ni tempat-tempat yang meragukan, yang boleh membuat kita ni jadi malu halah orang kata kepada orang tu. Tu kalau sekadar hak biasa, hak dulu pun duduk buat juga, lepas tu benda tu tidak jadi fitnah, semua orang lagi tak apa hak tu, bahkan molek hak tu gitu. Terutama di sini dia kata hak dia gini, hamba ni kalau tak pergi dia akan berasa hati. Boleh jadi kita buat tak molek ke apa ke, makanan tak sempurna ke, dia orang besar tak sip. Dia bukan contoh dia mari ni hamba, bukan dia mari ni orang-orang besar dah. Lagi boleh lah. Sebab orang panggil tu, ajak tu untuk menghormati dia, dan dia berasa bertuah. Mana kalau orang besar ni pergi rumah dia berasa bertuah. Tidaklah kata apabila seseorang tu dia dihormati, bila dia jadi pemerintah dia tak boleh pergi dah, putus hubungan langsung dah dengan orang, dengan masyarakat. Tidak lagu tu. Tetapi itu secara umum. Ada juga orang-orang yang memang sensitif sangat. Jawatan dia tu sensitif sangat. Misalnya hakim, misalnya macam pegawai kastan, pegawai imigresen, dan seumpama itulah. Menteri, kalau kita kata menteri perdagangan, kita kata menteri perdagangan, menteri apa-apalah, dia sensitif. Dia kena lebih berhati-hati. Sebab kita pemerintahan ni dari segi Islam ni, tanggungjawab dia bukan dari segi hak dengan manusia saja, dengan Tuhan pun. Hak tu hak lebih besar lagi. Tuhan lebih tahu. Kalau kita lepas dengan orang, dengan Tuhan tak lepas juga. Tuhan tahu hati kita, maksud kita ke mana. Jadi kita kena tengoklah hak ni molek ke tidak. Sebab itulah mengikut kebanyakan ulama, kalau berada pada jawatan lagu tu, dia tidak benar. Tak lagi. Jadi tak boleh kata apa, tak lagi. Sebab apa? Takut saat ni lah ada sebenarnya unsur-unsur tu. Orang nak perakak dia ke, orang nak pelembut hati dia ke, macam-macam lah caranya. Sebab itu tak boleh. Tetapi kalau secara umum, kalau jadi pemerintah atau pegawai secara umum, tidaklah kata tak boleh semua. Bahkan hakim tu sendiri pun, kalau jadi hakim pun bukanlah kata tak boleh belaka.
Bahkan ini bergantung kepada keadaan juga, bergantung kepada keadaan. Tetapi yang sebaik-baiknya kena jaga dirilah, kena jaga dirilah. Lepas tu dia mari. Imam Bukhari buat mari dalil ni. Nabi SAW suruh bebaskan orang-orang tawanan. Hak tu dia suruh. Salah satunya. Hak nak sininya, ajibud da'iyah. Kamu terimalah jemputan. Kalau orang jemput kamu, ajak kamu pergi. Kamu terima jemputan itu. Jadi di sini Nabi SAW suruh ni umum ni. Dia tidak khusus dengan orang biasa. Jadi hak khitab ni umum. Dia tuju ni, kamu terimalah jemputan kamu tu umum. Pemerintah pun masuk dalam kamu juga. Gitu. Dia buat kesimpulan dari segi hak umum. Mana atas dasar ni, pada dasarnya boleh terima jemputan itu. Tetapi kalau ada mungkin unsur-unsur lain, maka tak boleh lah. Tapi pada dasarnya boleh. Tidak kata tak boleh. Pada dasarnya dia termasuk di dalam hal ni. Ajibud da'iyah. Jadi kalau pemerintah tu dia boleh, kita kata apa, tengok keadaan boleh pergi. Kalau sekiranya tidak berkait dengan hak saat ni lah, kedudukan dia, boleh pergi. Kalau orang biasa pun, apakah maknanya perintah di sini suruh pergi mutlak gitu? Tak juga. Kalau orang buat maksiat, tak termasuk. Hak ajak kita tu, kita pergi tempat dia tu buat maksiat, tak termasuk dalam wajib. Tak ada dah wajib tu. Orang biasa tidak nanti pemerintah. Mana kalau ada sesuatu sebab. Begitu juga pemerintah. Kalau orang ni ajak ni ada maksud lain, tak boleh juga. Dan dia tahu, dia berasa dah, tak boleh. Tapi kalau tak ada tu, boleh. Supaya juga ni, walaupun kata umum, suruh terima jemputan tu, adakah secara mutlak kok mana-mana pun asal orang ajak pergi lah? Tak juga. Orang biasa pun tidaklah seumum itu. Mana kalau ajak tu, kalau kita pergi menyebabkan kita terlibat ataupun duduk di dalam hak maksiat tu, kita kata, maka jadi tidak wajib juga. Itu yang kedua. Yang ketiganya, ini bergantung kepada kita. Ni benda payah tu kita nak timbang tu biar molek. Ada kalanya maksiat dia buat juga, tapi maksiat tu tidak besar sangat. Kalau kita tak pergi, akibat dia lebih besar, lebih parah. Dia langsung tidak hormat kita. Kalau kita pergi juga, dia jadi baik dengan kita. Akan datang kita boleh lah kecek-kecek dengan dia. Kalau lagu tu molek pergi. Ni bergantung kepada kita. Bergantung kepada kita. Tidaklah kata kalau maksiat tu tak boleh pergi langsung. Iyalah dari segi hukumnya, gitulah dari segi hukum hak sekali lalu. Tetapi kalau sekiranya kita kata maksiat tu tidaklah besar sangat, tidaklah besar sangat, apalagi kalau benda tu benda khilaf, kalau benda tu benda khilaf, molek kita pergi lah. Molek kita pergi, termasuk di dalam terima jemputan juga, sebab nak jaga hati saudara muslim itu. Waktu lebih lagi. Tetapi kalau mungkin orang nak ajak pergi ke satu tempat tu, dia jemput juga, dia buat makan kita nak mengatik mati misalnya 40. Kalau orang ajak anak tak pergi, wayak dulu dah. Tapi tidak biasa senyap gitu dah, kita wayak dulu lagi. Wayak dulu lah. Tidak kerana benci, tidak kerana apa, kerana benda ni pada pandangan kita gini. Kita tak pergi, tak salah kata apa. Tapi kalau mati tu ziarah ke apa tu, kita pergi. Tapi kalau nak buat benda-benda gitu, tidak sih. Wayak sekali. Sebab bagi kita tak boleh. Wayak sekali. Tak apa. Orang bila dia tahu kita, tak apa pula lagu tu. Dia tahu tu. Dia bukan tak baik, dia baik. Cumanya kalau benda lagu tu dia tak sih. Senang tahu. Pakai tak panggil lah kalau lagu tu. Ada ayat dah memang tak pergi. Kalau benda-benda lagu. Sebab apa? Kita anggap bid'ah. Orang lain tak saya anggap bid'ah, ikut dia lah. Kita ada alasan cara kita, dan kita pegang dengan hak tu. Dia tak saya ikut dia. Dia saudara kita juga. Dia saudara kita.
Dia saudara kita juga, kita kena hormat dia sebagai saudara tu. Jadi hak mana-mana ruang yang ada yang kita boleh pergi, hak ziarah. Pergi ya. Ziarah. Bantu dia ke apa, kita pergi. Tak apa hak tu. Tapi jangan terlibat dalam benda-benda yang tak boleh. Jangan putus hubungan langsung, tak kena. Tak boleh. Lagu tu, saudara. Dia tidak faham nak orang. Dia kata kita tidak faham. Itu masalah pendapat masing-masing waktu tu. Tetapi jangan sampai putus hubungan saudara Muslim. Jangan. Jangan sampai putus hubungan. Hak semoleknya boleh bicara. Boleh bicara dengan cara yang tenang, dengan cara yang baik. Tapi hubungan tak boleh putus. Dan kalau kita jaga tu, insya-Allah tak apa. Misalnya kalau mati, kita pergi juga bui piti. Semua orang ramai. Misalnya kalau patut bui piti, kita bui piti. Kena ada hubungan. Lepas pada tu pergi ziarah. Dia maklum kita ni baik, jaga. Tapi dari segi tu kita ayat dah. Bukan kerana benci, bukan kerana apa dah. Kerana ni prinsip. Tapi dari segi lain tak apa. Gitu. Jadi tidak semestinya maksiat. Hak orang nampak sebagai maksiat, tidak semestinya joget. Kalau nampak tidak sesuai, misalnya kita pada kita ini bid'ah, tak boleh dah. Maksiat lah tu. Maksiat lah. Bahkan mengikut ulamanya lebih besar lagi daripada maksiat biasa ni. Gitu. Jadi soalnya orang tak boleh terima lagi bid'ah. Dia tidak faham lagi. Kita kata begitulah. Tapi kerana dia tidak faham tu, kita nak putus hubungan tak boleh. Nak masam muka tak boleh, haram. Dia saudara kita. Sama Islam. Kena baik-baik. Kena baik-baik. Tu fahaman tu boleh diselesaikan. Boleh diselesaikan. Benda-benda kecil ya sebenarnya. Benda kecil tapi benda orang duk buat tu dia tidak kata wajib juga. Dia pun tidak kata wajib juga, tapi tak boleh tinggal. Tu peliknya. Kalau orang tak buat dia serah. Tu peliknya, tidak wajib. Ni dia jadi gol lain tu. Sepatutnya dah tidak wajib, orang tak saya buat, kita boleh terbuka lah. Gitu. Babu hadayal ummal. Hadayal ummal. Ini idafah kepada maf'ul ini. Hadaya lil ummal. Yani hadiah-hadiah kepada pegawai-pegawai. Bukan hadiah daripada pegawai. Tak. Bukan pegawai yang bagi dah. Hadiah yang diberikan kepada pegawai. Itu lagu mana? Bolehkah pegawai-pegawai diterima hadiah? Tu pula. Riwayat daripada Abu Humaid As-Sa'idi, beliau berkata Nabi SAW telah melantik seorang lelaki daripada Bani Asad, orang panggil Ibnu Lutbiyah, untuk menguruskan sedekah. Bila dia mari, dia kata, hak ni untuk kamu, hak ni untuk saya, orang beri hadiah ke saya. Nabi SAW pun naik mimbar lalu. Naik mimbar tu puji-puji Allah. Dia kecek ni Nabi SAW, alhamdulillah, gini-gini dulu. Dia kecek tu. Dia tidak kecek selalu. Tak. Dia ada puji-puji dulu. Lepas pada tu dia kata, kenapa ada pegawai yang kita hantar? Lepas pada dia balik, dia kata, hak ni hak kerajaan, hak ni hak dia. Tak. Kalau lagu tu, apa tak duduk di rumahnya? Tak. Terah duduk di rumah, nak tahu tak ada kau orang beri hadiah dia tu? Terah. Tak ada. Kalau tak ada, tu makna kerana jawatan lah tu. Kerana jawatan lah tu orang beri tu. Tak boleh. Tak boleh lagu tu. Lepas pada tu Nabi SAW kata, demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, semua orang buat kelik tu, ambil tu orang bagi tu, kalau dengan cara tidak betul, saya esok dia akan dibangkitkan sekali dengan benda tu. Kalau orang beri tu sebagai suap lah, orang kata rasuah tu, dalam bentuk unta, maka bunyi unta lah, rorak tu bunyi unta tu. Kalau dalam bentuk lembu, bertebah, kita kata. Kalau dalam bentuk kambing, bertebak. Bunyi dipikul, tak boleh nak lepas ni, duduk atas tekak ni, duduk atas tekak ni pada mahsyar. Jadi orang lain, orang nampak, tengok tu, tahu lah tu, ni buat ni kesalahan ni, kesalahan ni. Jadi kalau bui gol lain lah, gol lain. Jadi orang bui kereta, jadi kalau naik sedap dah naik, kita kata. Tidak naik, letak atas belakang. Letak atas belakang. Jadi pikul kereta. Orang boleh kereta, naik kereta, tak kita pikul kereta. Jadi orang tahu lalu, dia boleh kereta.
Mutu lah, tak kira lah apa-apa. Kalau pitih, pitih pun pitih. Itu nampak pada waktu dia pitih situ, tak ada sama dia minta pitih situ. Orang nampak selalu. Ni pok rasuah. Nampak sekali. Lepas pada tu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun angkat kedua tangannya, nampak. Angkat kedua tangan. Saya ingat nampak kedua ketiaknya, putih dua ketiaknya. Dia kata, ketahuilah, adakah aku telah sampaikan? Adakah aku telah sampaikan? 3 kali dia kata. Mana dia nak ayat pasti sampai ni. Hak dia ayat. Tengok siapa aku sampai kita ni, siapa lagi hak dia ayat. Ni harapan dia dengan Allah SWT, biar dia betul-betul bertanggungjawab. Tuhan suruh ayat, dia ayat dah. Ayat dah ke tidak? Ayat dah ke tidak? Ayat dah ke tidak ni? Gitulah kalau kita kecek bahasa Kelantan. Ayat dah ke tidak ni? Ayat dah ke tidak ni? 3 kali kata. Maknanya semua tahu. Pas kita hari ni, siapa kau kita? Nabi SAW kata gitu daripada 1500 tahun dulu. Siapa kita? Maknanya dia tak sah lah menjadi lagu tu pegawai yang ambil. Tak boleh, pegawai ni kena beringat benar. Hak duduk pada tempat-tempat itulah. Polis kau kita kata banyak lah jenis-jenis gitu. Itu bahaya benar lah tu. Orang hola senyap-senyap kita pun dah perlu, ketika tu perlu PT nak ambil padan lagu tu payah. Dia kena jaga orang-orang yang ada jawatan ni, dia kena jaga. Sebab apa? Takut-takut orang bagi di sana saat ni, dia kata hadiah, kadang-kadang dia bawa pergi. Kadang-kadang dia bawa pergi. Ada, teringatlah tu guru Ana dulu, dia sebut tu guru di Pakistan. Dia kata ada budak tu dia mari ayah seekor, kata dia. Ayah seekor, dia kata mari nak pergi ke Maulana Nabi Nuri. Maulana Nabi Nuri ni orang betul, kata dia. Kalau saya jadi tak betul sikit mikir, kata dia. Dia sajalah. Maulana Nabi Nuri tu pengasah apa di tempat mengaji tu, universiti tu. Nuri ni dia betul sikit, kata dia. Orang bui kan dia ambil. Kenapa? Saya tidak lagu tu, kata dia. Saya tak fikir lagu tu. Saya nampak budak ni ada benda lain ni. Boleh jadi nak puasa tak lama ni dah. Kau tu nak merekam banyak. Dia saya mikir lagu tu, kata. Jadi kena beringat belaka, Tidak semestinya boleh pemeriksa kau gapo, kau cikgu kau gapo tu masing-masing ada tu. Kadang-kadang pelajar, jangan kita ajarkan orang-orang bawah kita tu biasa dengan rasuah. Biasa dengan rasuah. Dan dia berasa selesa. Dia berasa boleh selesai masalah dia dengan cara kita. Jangan jadi gapo sebagai gapo. Sebab apa? Sebab saya sok bawa tu lah. Jadi ini ancaman ini, maknanya dosa besar lah. Kalau lagu ni macam lah ni. Kalau di akhirat saya sok siapa jadi gini ni, macam lah dosa besar. Artinya pegawai-pegawai ni tak boleh terima hadiah tak betul pasal. Tapi kalau hadiah tu daripada hak skala anak saudara, pergi keluar negeri, dia buat kelik hadiah, biasalah waktu tu. Takkanlah kita semutak jadi pegawai apa-apa, tak boleh dah. Putus hubungan, segala hadiah tak boleh. Tengoklah keadaan pula. Skala-skala pula gitu. Tak apalah. Tapi kalau kadang-kadang anak saudara pun tengok keadaan lah. Anak saudara pun bila kita ada jawatan ni lagu lain pula. Ambil kesempatan. Moga kita boleh beri lesen kau apa-apa kau dia kan. Boleh jadi juga. Kena beringatlah. Jadi tidak kata mutlak. Tak boleh. Nak kata boleh pun tidak juga. Tengok juga. Walaupun anak saudara pun tengoklah keadaan. Artinya payah. Sebab kita bertanggungjawab ni bukan dengan manusia saja, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam pemerintah Islam, dia jawatan tinggi, dia tak boleh orang kafir. Sebab apa? Sebab orang kafir mana dia ada tanggungjawab akhirat. Dia kena orang Islam. Nak jadi imam. Nak jadi imam tu dia kena orang Islam. Sebab apa? Sebab dia bukan bertanggungjawab dengan manusia, bertanggungjawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Sebab itu Islam letak gitu. Dia tak boleh, dia kena orang Islam. Syarat dia. Tak boleh orang kafir. Sebab apa? Sebab dia tidak ada tanggungjawab. Orang Islam dia ada tanggungjawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau manusia tak nampak pun Allah Subhanahu Wa Taala nampak. Dia takut tu.
Bab istiqda'il mawali wa isti'malihim. Ini bab melantik mawali. Mawali ni makna hamba, bekas hamba lah. Ini hamba yang telah dibebaskan oleh tuannya, maka dia jadi maula. Maula apa ni? Mawali jamak dia. Dan wasti'malihim. Isti'mal ni bukan makna mengguna mereka dah. Melantik mereka sebagai amil, yang ini sebagai pegawai. Tidak hakim, pegawai. Isti'malihim. Isti'mal ni ustu'mila. Ustu'mila ni pegawai tu siapa? Pegawai yang paling tinggi. Mengikut setengah ulama, pegawai yang paling tinggi iaitu siapa dia? Khalifah. Khalifah. Yang mengikut hadis ini, istu'mila alaikum abdun habashi ka'anna ra'sahu zabibah. Walaupun dilantik untuk menjadi amil. Amil di situ maksudnya khalifah, hamba habsyi. Yang ni bekas hamba lah. Bekas hamba. Kalau dalam keadaan hamba, dia tak boleh. Dia bekas hamba. Isti'mal. Jadi daripada yang ni pegawai lah, pegawai yang melaksanakan peraturan kerajaan itu. Peraturan kerajaan itu. Menteri kalau kita kata, DO kalau kita kata, pengulu kau, apa-apalah kita kata, pegawai kerajaan. Boleh ke tidak? Imam Bukhari mencetuskan satu masalah. Dia nak ceritanya boleh. Dia nak ceritanya boleh. Mana maula ni dalam Islam dia tidak kata kalau bekas hamba tak boleh nak jadi dah orang besar-besar. Tak. Boleh. Ni ketika hamba ada dulu. Mana sistem lain tak saya terima. Orang tu kalau dah dia pernah jadi hamba tak boleh dah jadi apa-apa. Pegang jawatan besar-besar tak boleh. Dalam sistem lain. Tapi Nabi SAW ubah. Ni dia benda hak dia ubah, di antara hak dia ubahnya. Bekas hamba tu dia boleh menjadi orang besar, siapa sebesar-besarnya. Jadi hakim dan jadi khalifah pun boleh. Imam Bukhari nak pergi situ. Dia nak ayat boleh. Sebab apa? Dia mari hadis ni Salim. Salim ni maula Abi Hudzaifah. Yang ni hamba yang telah dibebaskan oleh Abi Hudzaifah. Dia jadi tu imam kepada muhajirin hak peringkat awal. Dan sahabat-sahabat Nabi SAW di Masjid Quba, termasuk di antara mereka Abu Bakar, Umar. Padahal dia bekas hamba. Maknanya Imam Bukhari buat mari dalil hak tu. Dalil boleh jadi buat hakim, buat gini ni. Hak semaya. Maknanya bagi Imam Bukhari sistem semaya ni memanglah bukan Imam Bukhari saja, orang lain pun faham lagu tu. Di zaman awal dulu, hak layak jadi tu imam tu, dia layak jadi segala-galanya. Gitu. Bukan sekadar jadi tu imam. Mana kita ni duk meting kau dia baca betul gitu saja, sedap baca gitu saja aja. Dak. Zaman dulu orang hak jadi tu imam tu segala-galanya. Kelayakan tu ada pada dia. Sehingga dia nak jadi khalifah tu, orang tengok situ. Misal saya nak Abu Bakar, dia layak jadi khalifah. Nabi selalu lantik dia jadi tu imam. Ambil kira hak tu untuk khalifah. Jadi supaya juga di sini. Jadi kalau Salim ni boleh jadi tu imam, tu imam ni berarti dia layak untuk memegang jawatan khalifah kau gapo-gapo. Situ Imam Bukhari buat kesimpulan. Mana boleh. Jadi hakim ni bawah lagi. Kalau jadi pegawai yang lain pun boleh. Buktinya mana? Bila dia boleh jadi tu imam, berarti dalam masyarakat Islam dulu dia ni ada kelayakan. Orang boleh terima dia kalau dia jadi gapo. Sebab apa? Mereka tidak akan sewenang-wenang bui orang jadi tu imam ni, tidak. Kalau tempat-tempat yang gitulah, tempat-tempat yang khusus begitu, masjid yang khusus begitu, dia tidak akan benar. Kecuali kalau tempat-tempat biasa ni, bolehlah siapa-siapa kita kata. Itu cara Imam Bukhari istinbat daripada hadis ni. Dia tu cerita cara kau dia ni pemerintahan ni, jadi hakim, jadi pegawai, jadi menteri, jadi gapo, tapi dia ambil daripada hadis hak jadi tu imam. Tu cara Imam Bukhari. Dia nak ayatnya dalam Islam ni, imam itu contoh tu, contoh pemimpin, contoh jadi pemimpin. Dan dia menunjukkan kelayakan dia.
Kalau zaman dulu lagu tu. Zaman kemudian dia jadi sukunya. Sebab hak ni tak pandai hak ni. Hak ni pula tak pandai hak ni. Gitu. Kalau zaman dulu tidak gitu. Kalau zaman lain ni, kalau pandai tak boleh nak apa. Kalau pandai tahu undang-undang jenayah, nak buat apa? Tak muka tak jalan hak tu. Jadi sebab tak pandai jugalah. Kalau pandai apa? Sebab hak duk jalan undang-undang jenayah, duk jalan hak orang lain. Tak ada makna ya kalau pandai. Masa dulu dia pandai ada makna. Sebab hak tu orang jalan pakai hak tu. Sekarang ni kalau pandai pun tak ada makna hak tu. Babul urafa linnas. Imam Bukhari buat bab lain. Macam-macam dia buat bab. Cara dia. Nak ayat dalam sistem pemerintahan ni lagu mana? Sistem pemerintahan Islam hak baik lagu mana? Dia ada banyak peringkat pemerintah. Ada pula tadi orang panggil istiqda', tu mana qadi, hakim, isti'mal, amil. Macam-macam ya dia sebut sebelum pada ni. Ummal, amil itu hak tu. Amir, wali, semua istilah-istilah tu tak support. Pegawai ni orang panggil goni, pegawai ni orang panggil goni, macam-macam nama. Ni urafa pula. Urafa linnas. Urafa ni apa dia? Kita panggil penggawa, tok gawa, tok ngulu, dio, hak bawah ni. Itu urafa. Urafa ni mana dia tahu siapa dia, orang tempat dia ni siapa dia. Kalau hak sesak apa dia tahu. Orang ni anak apa orang dia tahu. Orang ni anak tak ada rumah, hidup mana dia tahu. Dia tahu belaka. Soal hak dalam kampung. Kalau dalam hak lebih besar lagi, kita kata DO kan kita kata distrik, peringkat distrik tu. Maknanya di sini Imam Bukhari nak cerita pemimpin ni banyak peringkat. Dan untuk melicinkan pentadbiran, dia perlu ada banyak kelas pemerintah, banyak peringkat pemerintah. Lepas tu dia mari riwayat Marwan bin Al-Hakam dan Miswar bin Makhramah. Kedua-dua mereka menceritakan. Dia kata bila Nabi SAW, bila orang Islam izinkan kepada Nabi SAW untuk memerdekakan hamba sahaya, ini di tawanan Hawazin, Nabi SAW berkata gini. Ceritanya Nabi SAW ni pergi serai puak Hawazin. Jadi serai tu Nabi SAW pun dapatlah puak-puak dia tu melawan juga mula-mula. Tapi Nabi SAW fikir puak-puak ni cenderung dah kepada Islam ni. Jadi kerana keadaan tertentu yang menyebab dia ni jadi melawan orang Islam. Sebenarnya puak-puak dia ni sudah cenderung dah kepada Islam. Jadi bila ditawan puak-puak dia tu, Nabi SAW tunggu belah-belah hari, tunggu. Mereka itu takut-takut mari. Jadi dia tidak bagi cepat-cepat bagi harta rampasan tu. Termasuklah orang-orang yang ditawan tu. Orang-orang yang ditawan tu bila ditawan dalam sistem pada masa tunya, orang kafir pun guna lagu tu juga. Dia akan jadi hamba abdi. Nabi SAW tak bagi lagi. Dia tunggu sampai belah-belah hari. Bila tak mari juga buat-buat dia tu, tak mari Islam, Nabi SAW pun bagi dah lah. Bagi. Bila bagi, buat-buat dia mari lepas pada tu. Mari tu masuk Islam. Nabi SAW sudah agak dah sebelum pada tu. Mari masuk Islam. Dia kata, kami tunggu belah-belah hari. Tunggu kamu lah. Tetapi sekarang ni sudah bagi dah, nak lagu mana? Harta kamu pun dibagi dah. Orang-orang tawanan kamu pun sudah jadi hamba dah. Lepas nak lagu mana? Ginilah. Oleh kerana Nabi SAW nak ambil hati ni. Ini cara dia ni. Tadi kan dia prinsip tadi dia pakai. Yassira wala tu'assira, basyira wala tunaffira. Dalam Islam ni bagi yang menyenangkan orang. Jangan menyusahkan orang, jangan meliarkan orang daripada Islam. Bila orang ni Islam, Nabi SAW kata ginilah. Nanti saya akan kecek dengan orang ramai. Walau bagaimanapun pilihlah antara satu. Kamu nak harta kamu ke nak ahli keluarga kamu yang ditawan? Salah satu, takkan kedua. Sebab kamu mari, kalaulah dulu kamu sudah Islam, tentu tak berlaku semua ni. Tak boleh nak tawan orang Islam, tak boleh. Nak ikat, nak jadikan hamba orang Islam, nak ambil harta orang Islam, tak boleh. Tapi dah kamu melawan, jadi perai juga, orang panggil nama perai juga.
Tak boleh. Salah satunya kamu boleh pilih. Lepas pada tu buat dia pun kata, kita takkanlah anak beranak nak jadi hamba abdi. Harta tu boleh cari. Bicara pokok dia. Kita nak anak beranak. Kalau anak beranak, maknanya kira-kiranya merdeka lah pokok kamu. Walaupun kalau nak kiranya baginda tu jadi hamba dah. Kerana Nabi SAW ni dimerdekakan. Jadi pokok dia pun kata setujulah. Kami setujulah. Tak boleh. Nabi SAW kata gini, saya tak tahu siapa. Lepas tu Nabi SAW pergi tanya sahabat-sahabat dia, siapa dia ni? Gini ceritanya, pokok ni mari jumpa dengan kita, dia Islam dah. Jadi lagu mana? Kita nak merdekakan hamba dia ke lagu mana? Ni orang-orang dia yang ditawan tu, kira-kiranya jadi hamba, kita nak merdeka ke nak lagu mana? Kalau saya nak merdeka. Nabi SAW kata, kalau hak bahagia saya, hak boleh saya nak merdeka. Orang lain tanya. Lepas pada tu Nabi SAW berkata, dalam riwayat yang lain lah, dalam Bukhari ni ada juga, sini tidak, sini ringkas. Dia kata gini, kalau siapa-siapa tu tak sih bahagia dia, hak boleh ke dia dah tu, dia nak juga bahagia dia. Gini, kita bui juga. Hak bahagia dia tu kita kata mak dia lah boleh, ataupun kakak dia boleh ke, kakak ni hak sudah masuk Islam dah, boleh ke kawan ni. Jadi kamu bagi dululah, merdekakanlah, bagi balik kepada keluarga dia. Nanti apabila kita dapat pula semula, saya akan bagi ganti. Nabi SAW kata, bahagia kamu siapa dia? Misalnya boleh seorang hamba, dua orang hamba jadi tawanan tadi. Semula kita akan ganti kepada orang tu, tapi biar sukarela lah, sukarela. Tak sah dengan cara terpaksa. Saya tidak paksa ni, mana tidak paksa. Kata nak merdeka pun. Jadi sahabat-sahabat ni pun kata kami setuju dah lah, tak apalah, separa Rasulullah lah. Kalau Rasulullah gitu tak boleh. Nabi kata tak boleh. Gini, saya tak dapat pasti muka ramah ni, siapa dia hak izin sebenarnya, siapa dia tidak izin. Gini, balik dulu beca. Lepas tu urafak kamu, penghulu penggawa kamu tu, buat mari keputusan kamu. Lagu mana? Siapa dia setuju, siapa dia tidak setuju. Tak setuju pun tak apa. Tapi kalau tak setuju pun, seperti saya kata tadilah, maknanya ambil dulu buyut. Kalau tak setuju bermakna kita akan ganti kepada dia. Kalau setuju maknanya sukarela, tak nak ganti-ganti dah. Jadi bila begitu, faraja'an nas, orang apa balik, murafak mereka ketua masing-masing tu balik kampung masing-masing, bincang. Bila bincang, lepas tu tidak kampung sini ni, ini dalam perjalanan lagi, tapi masing-masing balik pada kumpulan dia lah, yang mana dia tahu orang ni lagu mana, orang ni lagu mana. Dia pun mari balik buat dia tu, ceritalah bahawa semua orang tayyabu, dengan sukarela mengizinkan. Tak ada kata nak ambil ganti semula ke apa, tak. Rasulullah kata merdeka, merdeka. Kita dengan rela hati belakang. Tak ada yang kata tak setuju. Baru Nabi SAW puas hati. Maknanya di sini sistem perwakilan. Sistem perwakilan ni ada ni. Wakil, tuk wakil, kita panggil tuk wakil. Murafak ni kita nak panggil tuk wakil. Kau boleh lah. Sebab apa dia wakil ni? Nabi SAW tak tanya seorang-seorang. Dia lantik satu orang. Satu orang tu memang terpilih dah lah di kalangan dia. Orang tu royak, maksud dia. Jadi orang ni lah bagi pada Nabi SAW. Ini menunjukkan perwakilan. Tuk wakil, gapo-gapo ni boleh. Dari segi. Sebab apa kita nak berurus dengan semua orang, tiap-tiap orang rakyat, susah. Dia kena ada pemimpin. Jadi pemimpin tu, hak tu nama gapo pun tak jadi masalah lah. Nama gapo tu. Tetapi dia ada banyak peringkat. Pegawai kerajaan ni, pemerintah ni banyak peringkat. Itulah yang melicinkan, memudahkan kerja. Tidak kata sinilah kita nampak Nabi SAW ni, cara dia tu, dia tidak diktator. Tidak ada je ni sewenang-wenang keputusan dia. Dia tanya dulu sahabat, bincang. Kalau tak puas hati, nanti dulu. Lepas tu kalau patut ganti. Sudah bagi dah. Kamu sudah bagi dah. Jadi sudah jadi hak dia dah. Tapi kalau dia, pendapat dia, moga orang masuk Islam ni, kalau kita buat gini, alangkah sukanya dia, anak-anak dia tidak jadi hamba abdi. Harta tu, kalau hak bahagia harta,
pitih emas ke apa, harta apa ni, binatang-binatang kau apa tu, hak tu boleh lah, boleh kepada orang Islam. Sebab hak tu dikuasai ketika mereka kafir. Tetapi hak ni kerana budi bicara lah, budi bicara Nabi SAW, akhir sekali mereka dibebaskan. Jadi tak apa. Ini makna pemimpin atas bicara dengan orang bawah, dengan pemimpin bawah, dengan rakyat, dia kena ada lagu tu. Barulah jadi molek. Dia tak boleh mana pemimpin tu tak tahu. Tak tahu. Dia tak boleh. Dia kena ambil berat. Mana orang-orang bawah dia tu. Itu maksud dia. Lepas tu bab ma yukrahu min sana'is sultan wa idza kharaja qala ghaira dhalik. Sekat tu. Wallahu a'lam.